Oke, selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabar hari ini? Semua sehat? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang dua topik yang mana saya akan merangkumi 1.3 dan juga 1.4 sejarah tingkatan 3. Oke, yang mana kita akan lihat tentang persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan, dan yang 1.4 pula adalah perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Oke, jadi kita lihat dahulu apa OP dan juga KK kita pada pembelajaran kali ini. Yang mana saya ada letakkan di sini adalah objektif kita adalah menganalisis persaingan antara kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan, dan yang kedua adalah menjelaskan perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara. Dan untuk KK pula saya meletakkan di sini adalah menjelaskan persaingan antara kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan secara lisan. Oke, dan yang kedua adalah menyatakan perbezaan strategi kuasa barat secara bertulis. Jadi saya ingin Anda sediakan buku tulis untuk mencatat apa semua yang akan saya share dekat sini nanti. Oke? Oke, jadi kita lihat terus kepada 1.3 persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Oke, jadi untuk mendapatkan tanah jajahan ini biasalah kuasa barat kan. Mereka berlumba-lumba untuk memperluaskan kuasa mereka di seluruh pelosok dunia. Ini adalah kerana mereka menganggap sebagai satu kuasa yang besar, jadi mereka ingin mendapatkan tanah jajahan mereka yang lebih luas sehingga lebih jauh daripada tempat mereka sendiri. Jadi antaranya adalah Spanyol, Britain, Belanda, Perancis dan juga Rusia. Okey, keempat-empat negara ini adalah mereka lebih kepada kepentingan ekonomi. Okey, jadi mereka memperluaskan tanah jajahan mereka. Okey, dan selain daripada itu ada juga seperti Amerika Serikat, Belgium, Jerman dan juga Itali. Mereka ini hanyalah untuk merebut tanah jajahan, yang mana mereka ingin mempunyai tanah jajahan di bawah naungan mereka sahaja. Okay, jadi kalau kita lihat daripada peta yang ada di dalam buku kamu, okay, kamu boleh lihat dalam buku kamu. Kita boleh lihat di mana British menjadikan Kesultanan Brunei sebagai sebuah negeri naungan British. Perancis meluaskan kuasanya di Indochina dan merancang membina terusan di segenting Kra. Rusia berhasrat membuka pertempatan di ujung Salang. Jerman berusaha mendapatkan Pulau Langkawi. Amerika Serikat ingin bertapak di Terengganu. Pihak bersendirian iaitu keluarga Brooke menguasai wilayah Sarawak pada tahun 1953 hingga tahun 1905. Keluarga Brooke memperluaskan kawasan pemerintahan mereka sehingga sempadan Brunei. Okay, dan seterusnya Syarikat Pedagang British iaitu Syarikat Borneo Utara British SBUB membeli wilayah-wilayah Sabah daripada Sultan Brunei dan Sultan Sulu. Dan Belanda berusaha mendapatkan seluruh kepulauan Hindia Timur. Seterusnya adalah Portugis berusaha mendapatkan Timor Leste. Spanyol pula menakluki Kesultanan Sulu. Ini adalah tempat-tempat yang mana kuasa barat ini datang di tempat kita. Ini adalah kenapa alasan ataupun apa yang mereka dah buat dekat sini. Okay. Dan kalau kita lihat faktor ataupun kenapa mereka ini boleh datang sampai kepada negara kita. Jauh-jauh tu datang daripada Eropah dan juga Amerika kan. Mereka datang sampai ke sini untuk memperluaskan jajahan mereka. Kenapa? Jadi antara salah satunya adalah kerana mereka ini mempunyai kapal wap ataupun kapal lah. Okay. Mereka mempunyai satu pembuatan kapal yang besar, yang mana mereka boleh berlayar sampailah ke sini. Jadi
Kamu boleh buat aktiviti macam yang dalam buku kamu ni menggunakan botol di muka surat 17. Boleh cuba dekat rumah. Alright, seterusnya kita lihat 1.4. Perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Okey. Dan terdapat pelbagai strategi yang digunakan oleh mereka, oleh kuasa barat ini. Antaranya adalah seperti diplomasi dan juga strategi yang bersifat agresif. Contohnya kita lihat Portugis menyerang Melaka dengan menjatuhkan Kesultanan Melayu Melaka. Belanda menggunakan serangan fizikal, perjanjian dan pakatan kuasa barat. Kedua contoh ini adalah strategi yang dikatakan sebagai bersifat agresif. Kita lihat British pula mengamalkan diplomasi berdasar isu dan faktor tempat. Yang mana British dia mengamalkan diplomasi, iaitu mengadakan kerjasama dengan pemerintah tempatan. Walau bagaimanapun pada tahun 1873 Parti Konservatif mengambil alih pimpinan kerajaan Britain daripada Parti Liberal. Dan kerajaan baru ini menukar dasar tidak campur tangan dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu. Walau bagaimanapun, kerajaan British didesak oleh pedagang negeri-negeri Selat untuk campur tangan. Pada asalnya, mereka tidak campur tangan lah dengan sistem pemerintahan tempatan ni. Yang mana mereka hanya ingin bekerja sama sahaja pada asalnya. Dan selepas itu apabila Parti Konservatif mengambil alih ini, dia menukar supaya British tidak campur tangan dalam apa-apa pentadbiran negeri-negeri Melayu. Walau bagaimanapun pedagang-pedagang negeri di negeri-negeri Selat ini, mereka merasakan ada satu keperluan untuk mereka mendapatkan sokongan daripada British ini. Karena dari segi perdagangan mereka mendapat satu kerugian apabila mereka berjual ataupun berdagang. Kemungkinan orang tempatan pada masa itu mereka tidak dapat membeli apa yang orang pedagang ni datang jual tadi. Oleh itu mereka mereka mendesak supaya kerajaan British untuk campur tangan, dan oleh itu Andrew Clark dihantar untuk memaksa pemerintah tempatan menerima naungan British. Dan apabila pemerintah tempatan menerima naungan British, mereka akan secara otomatik lah menerima pedagang-pedagang negeri Selat ini untuk berdagang di pelabuhan-pelabuhan negeri-negeri Melayu, termasuklah di Sabah dan juga Sarawak. Alright, kalau kita lihat dari segi kuasa barat untuk meluaskan kuasa di negara kita, kita lihat dari segi dua penjajah ini, yaitu Belanda dan juga British. Kalau kita lihat strategi Belanda, mereka melakukan strategi yaitu secara serangan fizikal, pakatan dan juga perjanjian. Manakala kalau British pula, British ni agak leceh sikit. Mereka manipulasi, ugutan atau desakan, tipu hela, perjanjian, pakatan, pajakan dan juga serangan fizikal. Yang mana pada asalnya kalau kita lihat mereka berdiplomasi kan. Jadi setelah mereka berdiplomasi melakukan kerjasama ini tadi, mereka ubah dia, mereka tukar, mereka manipulasi, mereka ugut, tipu, perjanjian, banyaklah. Jadi mereka mengadakan pakatan. Last kerajaan ataupun pemerintah tempatan pun terpaksa untuk berlindung ataupun bernaungkan mereka. Kita lihat satu persatu. Strategi Belanda untuk menguasai negara kita. Kalau kita lihat dari serangan fizikal ini adalah lebih kepada peperangan. Peperangan contohnya Belanda berperang dengan penduduk tempatan di Pulau Pangkor 1650 dan di Kuala Perak 1651, dan ini adalah disebabkan dasar monopoli biji timah oleh Belanda. Kalau kita lihat 1763 tahun 1763 mereka berperang dengan Angkatan Selangor dan Rembau kerana bimbang penguasaan Selangor ke atas Selat Melaka.
1782 Belanda berperang dengan Johor disebabkan berlaku perselisihan mengenai perdagangan. 1784 sekali lagi Belanda berperang dengan Angkatan Johor dan Selangor karena masalah perebutan perairan Selat Melaka. Dan 1784 sehingga bukan maksud saya 1784 dan juga tahun 1785 Belanda berperang dengan Angkatan Selangor di Kuala Selangor. Okey. Kalau kita lihat dari segi perjanjian pula, Belanda telah melakukan beberapa perjanjian. Contohnya pada tahun 1650, Belanda mengadakan perjanjian dengan Perak untuk mendapatkan biji timah. Tahun 1786, Belanda mengadakan perjanjian dengan Selangor, yaitu Sultan Ibrahim bersetuju menjual biji timah kepada Belanda. Oke, kalau kita lihat melalui pakatan pula, pada tahun 1641, Belanda mengadakan pakatan dengan Johor dan berjaya mengalahkan Portugis di Malaka. Oke, dan seterusnya adalah Belanda mengadakan pakatan dengan British dan bersetuju memeterai perjanjian Inggris-Belanda pada tahun 1824. Oke, ini adalah strategi-strategi yang telah dilakukan oleh penjajah Belanda apabila mereka datang di negara kita. Seterusnya kita lihat pula strategi British. British untuk menguasai negara kita. Seperti yang saya dah cakapkan tadi, ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 strategi yang telah dilakukan oleh British apabila mereka ingin menguasai negara kita. Yang pertama adalah manipulasi, yang mana British mendapatkan Singapura. Tahun 1871 berlaku perebutan takhta di Perak. British menggunakan peluang ini untuk campur tangan. Kejadian lalu merompak kapal dagang British di Selangor dan menyerang rumah api di Tanjung Rakado menjadi alasan untuk British campur tangan. Konflik antara dua pembesar di Sungai Ujong, Negeri Sembilan menyebabkan British mengambil kesempatan untuk campur tangan. Ini adalah apa peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika British manipulasikan peristiwa tersebut. Dan yang kedua adalah tipu hela. British mendapatkan Pulau Pinang melalui tipu hela, yaitu Francis Light melakukan tipu hela kepada Sultan Kedah. Dia menipulah, menipu supaya dia boleh mendapatkan Pulau Pinang. Yang seterusnya adalah pakatan. Melalui pakatan, British mendapatkan Melaka. Menyaksikan pakatan kuasa barat, yaitu perjanjian British dan Belanda yang telah meteraikan perjanjian Inggris-Belanda 1824. Dan melalui perjanjian ini British berjaya mendapatkan Melaka manakala Belanda memperoleh Bengkahulu. Dan seterusnya adalah ugutan dan juga desakan. British membuat ugutan atau desakan agar Sultan menerima residen British di Selangor dan Pahang bagi menasihati pentadbiran negeri masing-masing. Dan seterusnya adalah James Brooke mendesak Sultan Brunei dan menuntut diiktiraf sebagai Raja Sarawak. Dan seterusnya adalah perjanjian. British mendesak Sultan Perak, Sultan Selangor, Yang Tuan Seri Menanti dan Sultan Pahang memeterai perjanjian, yaitu menerima naungan British. Dan Sultan Brunei bersetuju Sultan Brunei bersetuju mengiktiraf James Brooke menjadi Raja Sarawak yang merdeka. Dan seterusnya adalah pajakan. Melalui pajakan dan pemberian piagam Syarikat British Borneo Utara Syarikat British Utara Borneo. British meluaskan pengaruhnya ke Sabah. Dan yang terakhir adalah serangan fizikal. Kalau kita lihat keengganan penghulu Naning Dol Said tunduk kepada kekuasaan British di Melaka menyebabkan British menyerang Naning pada tahun 1831 dan 1832. Dan British membedil Kuala Terengganu dan meminta Sultan Omar tidak mencampuri masalah perang saudara di Pahang serta masalah takhta Sultan Mahmud Lingga. Ini adalah antara strategi-strategi British untuk mendapatkan ataupun menguasai negara kita.
Baik, kalau kita lihat dari segi pembelajaran yang kita lihat, yaitu dari 1.3 dan juga 1.4, yang mana kalau kita lihat dari segi kedatangan mereka di tempat kita ataupun di negara kita melalui satu perebutan tanah jajahan. Apabila mereka mendapat tanah jajahan dan kita lihat bagaimana pula mereka untuk menguasai pentadbiran di negara. Dan ini yang saya boleh maksudkan seperti mereka dah bahagikan, mereka dah bahagikan tempat-tempat. Ini tempat kamu, ini tempat kamu. Jadi strategi untuk kita mendapatkan ataupun mengambil hati orang lagi. Itu yang mereka lakukan untuk strategi mereka ini tadi berbeza-beza setiap penjajah itu tadi. Mungkin ada yang tempat mereka itu bila mereka pergi membawa kepada matlamat-matlamat yang mereka bawa, mungkin masyarakat setempat mereka tidak menerima secara langsung, jadi mereka menggunakan kekerasan iaitu berperang. Mereka manipulasi, menggunakan tipu hela. Itu yang mereka telah lakukan kepada negara-negara yang mereka jajah ini tadi. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat di negara kita lah. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya kamu boleh lihat ataupun belajar tentang apa yang saya upload di YouTube ini. Terima kasih. Bye bye.